Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Ta'ala, kita sama-sama dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah, satu kejayaan yang paling besar dalam hidup kita, kerana dapat menunaikan solat fardu berjemaah di surau, bukan di tempat lain. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masa kita ingat Nabi, kita baca salawat. Kita nak ziarah Nabi di masjid Nabi, tak dapat, sebab nak pergi sana perlukan duit yang tinggi. Jadi kita salawat Nabi. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, pergilah ziarah Nabi. Kalau boleh pergi setiap tahun, pergilah setiap tahun. Ada 7,000, pergi. Ada RM7, lupakan. Macam tu. Okay. Saya mulakan dengan mukadimah saya tentang kematian. Kematian seorang pemuda Terengganu yang balik rumah mak dia, kemudian mak dia buat sup tulang. Dia pun pergi dapur, panaskan sup tulang korban tu, dia makan, tercekik kat dapur. Okey, baru-baru ni lah. Okey. Dan dia minta tolong dekat kakak dia. Kakak tak dapat tolong sebab dah tercekik dekat leher, dah sesak nafas. Tuan-tuan sekalian, minta tolong mak. Mak pun tak dapat nak tolong, mengucap sajalah. Oleh kakak minta adik dia mengucap. Pukul 5:30 petang bawa hospital, meninggal dunia. Tuan-tuan, apa nak cerita, di mana kita pun tidak pasti kematian tu cara macam mana. Allah bagi sebab mati dengan cara makan tulang korban, meninggal. Tuan-tuan, kita kena buat persiapan sebelum matilah, sebab kita mati pun tak tahu bila. Okey, itu muhasabah sekejap lah. Tuan-tuan beruntung dapat datang surau dokek dengan rumah datang. Itulah kita punya persiapan nak mati ya. Ulang alik sampai padam. Begitulah kan, insya-Allah ya. Ada kuliah, pengajian, datang, tak datang pun tak apa kan. Ada live ni, apa ni? Ada live lah. Apa masalah ni? Live tu tokan tu dengar lah kat rumah, sedang makan popcorn pun boleh tengok ni. Apa masalah dia kan? Itulah kepentingan live tu kan. Tengok adalah yang view tu 40 orang, 30 orang, okey lah kan. Nak dapat view 4,000 orang, tak boleh lah kan. Macam tu. Baik, hadis yang kelima tuan-tuan sekalian. Hadis kelima, bakti terhadap ibu bapa. Malam ni cerita mak ayah saja. Okey. Jangan pula tuan-tuan kata ingat mak ayah akan menangis pula malam ni. Tak payahlah kan. Cuma Nabi sebut tentang hadis ni. Okey, tentang berbakti terhadap ibu bapa. Saya baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Rahul Muslim. Apa maksud dia ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah, maksudnya menjadi hina. Okey, maknanya hidung yang kotor ni hinalah kan, kotor kan, macam tu. Kemudian menjadi hina pula, dan kemudian menjadi hina pula, hina di atas kehinaan, bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada kedua ibu bapanya atau kedua-duanya, jumpa seorang atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Maknanya
Nabi bagi tahu teruknya manusia ni, kotornya manusia. Bila ibu bapa dah tua, kita tak layak jadikan dia sebagai syurga bagi kita. Kotornya kita ni, teruknya kita, kata Nabi, apabila kita jumpa menemui mak bapak kita yang sudah tua, macam tu. Tapi kita tak jadikan sebab kepada mak bapak kita yang kita boleh masuk syurga. Nabi kata kotor. Okey, baik. Terangan, berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut dalam agama. Jadi jaga mak ayah ni rezeki bertambah-tambah. Itu satu. Ini saya punya keterangan sendirilah. Okey. Soalan balik ya. Jaga mak ayah, rezeki bertambah-tambah. Kalau tuan-tuan jaga mak ayah kat rumah sampai dia meninggal, ikhlas, rezeki tuan-tuan tidak akan putus, bertambah-tambah. Ini keyakinan kita. Allah dah janji. Nabi pun dah beritahu orang-orang yang jaga mak ayah ni mendapat berkat dalam kehidupan. Dan bila kita menjaga mak ayah, maka mak ayah akan mendoakan kita. Dan yang Nabi kata dalam hadis yang lain, doa mak ayah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung siapa yang jaga mak ayah di rumahnya. Baru ni di taman saya meninggal seorang ibu. Dia jaga ibu dalam rumah dia. Dia jaga meninggal. Bapak dia masih ada, umur 82 tahun, duduk dengan dia di pelangi semenyih. Mak dia meninggal. Kan? Mana dia jaga sejak sakit, dia jaga. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, okey je. Hidup dia diberkati, hidup dia senang. Ada sikit-sikit cabaran tu biasalah kan. Gitu. Okey. Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadah kepadanya, seperti firman-Nya dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan, tinggi nilai mak bapak kita ni kan selepas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini ayat dia, surah Al-Isra ayat 23. Tinggi nilai mak bapak kita ni. Dan kita juga dah jadi mak bapak, anak kita akan buat kita macam mana, bergantung kita buat macam mana kepada bapak dan mak kita. Macam tu. Apa ayat dia ni? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya apa? Dan Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian Allah sebut lagi dalam Quran, bukan hadis Nabi ni, ini Quran. Dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada dua ibu bapamu. Saya ambil kisah tuan-tuan sekalian. Kisah ni banyak ustaz cerita, saya pun cerita agak kisah ni pada orang. Termasuk tuan-tuan pun dah dengar kisah ni dulu kan. Tapi iktibarlah seorang anak, ya. Saya nak beritahu tentang apa yang Allah sebut dalam Quran ni. Kena buat baik kepada ibu bapa, tak boleh langsung buat jahat buat apa. Tak boleh langsung, tuan-tuan sekalian. Seorang anak ni berlaku kat Malaysia. Anak, saya pun anak juga. Tuan-tuan ada pun anak juga. Dia marah mak dia. Okey, dia marah mak dia ketika dia remaja nak masuk kerja. Dia marah mak dia cakap mak dia bodoh, kan? Mak dia bodoh sebab dia baru beli seluar, kemudian seluar tu mak dia basuh guna kelorok, jadi seluar tu jahanam terus. Jadi anak dia mengamuk, dia maki mak dia. Jadi mak dia tu tak marah dia, mak dia okey je, kan? Bawa beli seluar jeans Levi's dia beli, tuan-tuan sekalian, bawa beli sangat ni. Mak dia letak kelorok, bercapuk-capuk lah seluar jeans biru tu. Mengamuk lah anak dia ni. Mak ni bodoh, dia cakap mak dia bodoh. Kan, macam saya jugalah, budak murid saya cakap saya bodoh kan, saya tak marah budak tu kan. Relax dia, sabar ya kan. Jantung bergetar kan. Macam saya juga. Apa kesan pada budak tu?
Saya kata dalam hati, ya Allah kau ampunkan dosa dia. Kan tuan-tuan sekalian, saya tak marah pun. Tapi dia jumpa saya balik, dia minta ampun ketika dia nak pergi ke sekolah menengah dan nak mengambil SPM, dia jumpa saya balik. Tak maaf Ustaz, dulu saya cakap Ustaz bodoh. Itulah, dulu otak kau tu tak sambung wayar dulu, saya kata. Oh, jangan ulang balik cerita tu Ustaz. Memang aku ulang sebab kau cakap aku bodoh. Kau tak bodoh. Sekarang kau punya wayar dah sambung balik kan? Dah okey Ustaz, saya dah baik dah. Dulu saya silap Ustaz cakap Ustaz bodoh. Itulah. Ada tak saya marah awak tu? Tak. Saya tak marah awak pun, saya diam je, saya sabar aje. Mungkin saya silap, tak silap pun. Tiba-tiba cakap bodoh, tiba-tiba cakap kita bodoh kan? Tengah-tengah ngajar tu. Ustaz bodoh kan? Tuan-tuan sekalian. Begitu dengan mak kita, mak dalam kisah ni. Tak marah pun. Tapi tak marah dia terkejut lah. Dia cakap anak dia bodoh. Kesan bodoh itulah anak dia ini Allah Ta'ala bagi dia istidraj. Apa istidraj? Makin hari makin bagus, makin hari makin bagus, makin hari makin bagus, sampai dia bekerja, dapat kerjaya besar, habis universiti belajar bagus, kahwin, dapat rumah yang bagus, kereta besar, dapat anak semua. Tapi kesan kepada diri dia, jiwa dia tak tenang sepanjang kehidupan. Istidraj. Maknanya Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi Allah seksa dengan hati dia. Tak tenang, sekalian, gelisah kan. Sampai dapat anak yang nombor 2, gelisah, jiwa tak tenang, jiwa tak tenang kan. Walaupun dah rumah dia besar, kereta dia besar, hebat-hebat, kerjaya hebat, tapi tak tenang. Maka tuan-tuan sekalian, tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni nilai dia besar. Maka dia pun teringat yang dia dulu pernah sebut kepada mak dia bodoh. Yang teringat balik. Dia balik tuan-tuan sekalian, dia jumpa mak dia, minta maaf. Mak, dia tu kiranya saya ada buat kesilapan pada mak dulu. Tak ada, mak dia kata. Balik-balik tidak juga tenang. Setiap raya je minta ampun pada mak, tak juga tenang. Akhirnya satu hari tuan-tuan sekalian, dia pergi juga rumah mak dia pada pukul 3 pagi. Kan? 3 pagi. Okey, sebelum tu dia pergi, dia kata, mak, saya nak mohon maaf ni mak, dulu saya cakap mak bodoh. Tu dulu. Kan? Lupa dah mak kan? Tuan-tuan dia balik juga tuan-tuan sekalian, tak juga tenang tuan-tuan sekalian. Dia pergi banyak kali pun minta maaf juga. Mak dia cakap, kau lupakanlah benda tu kan. Tuan-tuan, rupa-rupa tuan sekalian, mak dia sebenarnya di hati kecil dia masih tak maafkan dia. Di mulut maaf, di hati kecil tak maaf. Tu yang anak ni dia cerita tak juga, jiwa tak tenang. Apa dia buat? Dia datang rumah mak dia 3 pagi. Datang pergi ketuk pintu, mak alung balik ni, dia kata. Mak dia sedang tahajud. Oh, alun balik ke? Masuklah. Masuk. 3 pagi Sebab bila dia datang maghrib, mak dia tidak lagi boleh nak maafkan. Walaupun di mulut mak maafkan. 3 pagi balik, baru dia datang ke mak dia peluk mak dia cium kaki mak dia mohon maaf betul-betul atas kesilapan dulu, cakap mak bodoh. Barulah mak disebut, sebenarnya apa yang kau cakap kat mak tu memang berkesan di hati, dan susah mak nak maafkan perkataan yang kau sebut kat mak. Mak nak tengok kau punya maaf dengan mak ni beria ke tidak. Oleh kerana kau datang 3 pagi rumah mak, 3 pagi kau peluk mak, lepas tu kau cium kaki mak semua, kau peluk, kau nangis. Pada pagi ni jugalah mak ampunkan dosa kau yang kau kata bodoh dulu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Kepala dia terus batu hilang terus. Nampak? Tuan-tuan, hilang terus batu dia sebut, hilang terus. Batu kat kepala yang berat ni hilang terus. Apa artinya? Artinya redha Allah tu bergantung kepada redha mak ayah. Jangan main-main. Dia nangis tu, dia balik tuan-tuan sekalian, jiwa dia tenang. Rupa-rupa tuan-tuan sekalian, kisah dia ni diceritakan anak-anak dia dengan dia pun bermasalah, lawan dia. Bila mak dia ampunkan dia balik, anak-anak dia ni pergi jumpa dia,
mohon ampun ke ayah. Terkejut dia. Kan? Allah bayar cash terus pusingan roda tu. Rupanya anak-anak pun ada masalah dengan ayah. Lawan cakap ayah. Punca apa? Sebab lawan cakap mak. Oh, tinggi ni lah mak kita tuan Ustaz. Jangan main-main. Mak lah kan. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Siapakah yang patut kita hormat dulu? Mak. Yang kedua, mak. Yang ketiga, mak. Yang keempat, baru bapak. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan sekalian, level kita kat rumah tu, tuan-tuan sekalian, selepas habis sebut kita yang keempat, anak tu kena hormat. Pertama kena hormat mak. Yang kedua, mak juga. Yang ketiga, mak juga kata Nabi. 3 kali Nabi kata kena hormat mak ni. Sampai 3 kali Nabi sebut, baru bapak. Kita ni tuan-tuan sekalian. Dan bila anak dengan kita ni, bila kita terasa hati benar, tak ada kesan sangat. Kurang. Tapi mak terasa, isteri kita terasa dengan anak kita, kesan kat dia teruk. Tu sebab kita kena bagi tahu kat isteri kita, maafkanlah dia. Bagi tahu isteri, maafkanlah anak kita tu. Ya, kita maklum kat isteri kita tu, dia mak yang melahirkan budak tu, dia buat halkan mak tak ampunkan. Kau tengok anak kita tu, masalah kehidupan dia, maafkanlah dia. Macam tu kita nasihat kita pula bakar bini kita, kau jangan ampunkan dia dari dunia sampai akhirat Jahanam. Jangan tuan-tuan sekalian, jangan buat pasal. Malam ni cerita mak ayah macam motivasi dah pula kan. Tak apa tuan sekalian. Elok lah kan. Mak saya 74, ayah 71 kan? Dah sakit-sakit lah. Satu dah bongkok kan. Bila seorang ulama hari tu bagi kuliah tentang mak ayah, dosa berlaku apabila mak telefon tanya khabar kamu, itu dosa dah bagi kamu. Masya Allah, dosa bagi kamu. Takut saya dengar. Mak call, kau sihat ke? Sihat. Lama tak balik, dosa bagi anak. Bila mak call dulu, baru dengar ada seorang tuan guru sebut pasal mak bapak. Tuan-tuan, tiba-tiba mak saya call tadi. Mak saya call tahu, alamak, tanya pasal anak abang saya dapat mana, dapat SPM itu. Nasib baik tanya tu. Kalau tanya kau tak balik-balik ke, risau lagi kita ni. Betul lah. Bila mak call kita tu, artinya kita ni lupa dia call kita. Kau dah lama tak balik ni, sibuk benar ke? Kan? Tak ada sibuk mak. Betul tak? Asal tak balik? Tuan-tuan, dosa bagi seorang anak. Langsung call. Langsung call. Kita ni sebab dah berjaya, dah rumah dah berekor empek, lupa mak ayah. Dah selesa, dah katil ompuk semua kan. Dah lupa mak ayah kat kampung, dekat Tampin, kat Gebok kan. Aku adol lah kan, mak ayah kat Gebok, Tampin, kat Jolobu sana, tunggu mana balik. Okey, baik, sambung. Oleh kerana itu, bakti kepada dua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah di dalam masyarakat Islam dan telah difaham oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanisan yang murni. Jadi saya dengar Ustaz Abdul Somad sebut dalam kuliah dia, saya sebutlah nama terus, Ustaz Abdul Somad lah kan. Dia kata dalam kuliah dia kata, layanlah ibu bapamu macam raja, nanti Allah akan layanmu macam raja. Ini bukan hadis Nabi, itu dia sebut. Layanlah ibu bapamu macam raja. Raja apa tuan sekalian? Raja tuan sekalian, semua disupport, semua diambil perhatian oleh keliling dia. Nak buka masuk kereta, buka pintu. Nak turun, buka pintu. Nak makan, dihidangkan. Bila sakit, bawa klinik yang paling bagus. Raja tu. Kalau makan anggur, kalau boleh jangan ada biji anggur kan, totolan biji pula agung tu contoh kan. Nak bagi makan yang sedap-sedap. Kan. Kain tak payah basuh, semua didobikan. Raja. Tuan-tuan, kalau nak tahu, jadilah raja. Pergi jumpa raja tu. Boleh tak saya jadi agung sekejap?
Pasal nak rasa macam mana jadi agung. Kan? Cuba tanya dulu yang Maha Mulia Agung kita kan, apa dia rasa, tuan-tuan? Istana besar, semua ada. Semua ada. Tak boleh bayang tuan sekalian. Kawan saya timbalan ketua pengarah penjara tuan sekalian, Jusasi, ada kat taman saya. Besar kan bagi dia, sebaya lebih kurang sebaya saya juga lah, 47 ke 48, lebih kurang saya lah. Datang driver bawa pergi kerja kan, datang driver, duduk. Begitu bau pakat rendah di sektor awam lah kan. Datang driver bawa pergi kerja, Allah, duduk kan. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak umur berkat, saya tambah tuan sekian, nak umur berkat, penuhilah jasa bakti pada mak ayah kita. Okey, tuan-tuan, satu ketika saya jumpa seorang ayah kan, seorang pakcik dekat Sungai Ramal. Lepas habis sembahyang subuh tu ajak saya makan. Saya pergilah. Kan dah tua dah kan. Dia cerita pasal anak dia. Cerita pasal anak. Anak saya ni ustaz bukan pandai sangat pun. Okey, tak apa. Betul, apa kisah dia? Ustaz dia kata, kita ayah ustaz, anak kita tak tahu susah payah kita. Anak kita tak tahu ustaz. Saya lah ustaz. So siapa anak pun dia tahu mak ya. Mak yang lahirkan, mak bagi dia makan, mak susukan, kasih sayang, mak jarang marah. Okay. Tapi ustaz, orang tua cakap saya dengar elok-elok, anak kita dia tak tahu susah payah ayah. Ustaz ayah kan, anak tak tahu, dia tahu minta je, dia tahu nak je. Tak kira siapalah, dia kata ustaz, itulah anak. Ayah ni. Kalau cakap mak boleh tak ni kau pergi jumpa ayah kau, ayah pun tu yang ayah mati awal, nampak? Iya betul tuan sekalian, jantung sakitnya. Ayah saja. Sebab ayah ni dipikir bini dia, dipikir anak dia, dipikir omak kat kampung dia. Ayah dia fikir bini dia, kan bini salahkan dia kono. Sabar ayah. Anak pula masalah ayah lagi. Omak kampung nak tengok juga. Ni omak kampung ni, ayah ni ada 3 ni. Anak tahu tak ustaz? Tak tahu ustaz. Tu sebab ustaz buat macam saya, dia kata. Saya tu tak bagus. Setiap kali kita habis sembahyang ustaz, kita doakan anak kita tu, sebut nama dia every day. Ayah. Kita tak tahu kita doakan dia tu, dia kata. Sebut nama anak-anak kita tu. Jangan sebut seorang je. Ya Allah, berilah kebaikan kepada Alung sahaja. Tak boleh. Dan satu ketika ustaz, anak saya ambil doktor. Jadi satu hari tu dia nak exam doktor biologi dekat UPM. Dia kata dia tipu ayah. Dia tak tipu mak, tengok. Dia susah ayah. Mak dia tak call mak. Sebab mak memang dia rapat dengan ayah. Ada masalah apa, saya duit ke apa ke ayah. Tapi nak biasa ayah juga. Dia call ayah, ini ada exam biologi ayah, subjek yang paling susah dalam kedoktoran, dia kata. Ayah tolong doa ya. Macam tu ya. Tuan-tuan, dia kata ustaz, lepas dia kata nak pagi exam esok Isnin tu, nak besok pukul 8 atas tika sejadah 4 jam saya tika sejadah tu. Sepanjang dia exam 3 jam tu, saya atas tika sejadah 3 jam. Buat apa? Pakcik buat apa? Saya sembahyang duha ustaz. Lepas tu doa 4 jam tu doa tu, tak ada henti terus. Ayah selang pukul 11 habis tu, anak dia call, dia kata anak saya call, ya alhamdulillah ya, senang pula soalan. Dia tak tahu ayah 3 jam doa ni, jangan main-main. Dia, ustaz, anak saya tak tahu saya sembahyang 8 rakaat duha, sembahyang hajat lagi untuk dia ustaz. Saya tak bagi tahu dia pun saya buat apa. Saya doa sebab dia kata biologi susah. Saya doa sungguh-sungguh. Anak saya call pukul 11. Pakcik ni cerita. Saya dengar, Masya Allah, tak dapat nak buat macam pakcik ni kan. Tak dapat dah.
Ustaz, kita ayah ni orang tak pandang bona tu, orang pandang mak ya. Nabi pun sebut macam tu. Tapi kita sebagai ayah ni ada sumbangan yang besar kepada keluarga. Orang tak pandang, ayah tahu nak marah ya. Ayah tahu nak kahwin 3 ya. Itulah kerja kan. Kesian ayah ni. Nak kahwin tak dapat, lepas tu kena balul dengan bini lagi. Kata Ustaz Azhar Idrus, saya sebut nama Ustaz Azhar Idrus kan, dia kata siapa nak kahwin dengan perempuan kena mengetahui bahawa perempuan ni bahaya, kata dia. Apa yang bahaya? Perempuan ni sifat dia, kita dah buat baik dengan dia pun, kita dah bagi dia barang komeh pun, kita dah bawa pergi langkawi pun, besok dia maki kita balik. Dia lupa benda tu. Itu perempuan, dia kata begitu. Jadi bila kau nak kahwin dengan seorang perempuan, seorang lelaki kena ada sifat sabar, barulah berjaya rumah tangga. Itulah perempuan. Perempuan ni bahaya, ada jahat dia kata. Bukan jahat apa, kita macam-macam bagi, macam-macam kita bawa pergi ni, besok dia suara tinggi dengan kita pagi-pagi. Aku semalam baru bawa dia pergi kedai beli barang komeh, pagi-pagi ni suara tinggi dengan kita. Bang, lain kali spender ni sidai lah. Semalam bawa kita bawa beli bagi dia barang komeh. Itulah perempuan, kata Ustaz Azhar Idrus. Itulah perempuan. Jadi lelaki bila nak kahwin dengan seorang perempuan, kalau tak ada sabar, jangan kahwin. Jadi bila perempuan marah kamu, bila isteri maki kamu, jangan balas balik, diam saja. Itulah kejayaan sebagai seorang ayah, dan ayah itulah akan mati awal. Sebab tahan perasaan. Suami yang baik, dia tak balas bila isteri membebel. Itu suami yang paling baik. Betul. Kalau tuan-tuan sabar kan, isteri cakap pun dia, itulah suami paling baik. Itulah kejayaan rumah tangga boleh bertahan 45 tahun. Kata Ustaz Azhar Idrus. Betul, orang tanya lagi, apakah rahsia Ustaz boleh kahwin ompek? Dia kata, soalan. Rahsianya ialah 6 bulan pertama Perang Dunia Ketiga. Dia kata itu dulu rahsia dia. 6 bulan pertama Perang Dunia. Sabarlah, relax, pegang. 6 bulan tu memang perang. Bulan yang ke-7 okey, kahwin yang ke-3 pula. Contoh, perang lagi, dia kata kahwin yang ke-4. Sekarang dah ompek ke-3, ompek kot ke-3. Saya pun tak dapat dapik sampai 2. Payah. Tak dapat dapik. Allah tak izin. Tak sabar. Tu. Baik. Sama lagi ya. Kita semua maklum bahawa ibu bapa telah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Ya, ibu bapa. Ibu, bapa orang tak tengok pun lah. Bapa ni berhutang sana sini, tak apa dah. Balik rumah sini kepala kan. Siapa tahu? Tak tahu kan. Duit tak cukup, siapa pun tak tahu. Anak pun tak tahu. Isteri pun tak tahu. Kadang suami bersusah payah manage keuangan keluarga. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Okey? Maka tuan-tuan sekalian, sebagai anak ini, tolong ingat balik tali pusat yang menyambung kepada mak kita dulu. Tuan-tuan, tali pusat ni apa erti dia? Itulah bukti kita ada hubungan dengan mak kita. Kita tumpang sekejap dalam perut dia. Tali pusat tu. Kalaulah semua anak-anak tak tahu kelebihan tali pusat tu, dia tak akan tinggi suara dengan mak dia. Tali pusat itulah bukti kita ada hubungan dengan mak kita. Bukan dengan bapak. Bapak ni kurang. Sebab tali pusat kita tak bersama dengan tali pusat anak kita. Pernah ke? Tak pernah. Cuba kita tali pusat kita dengan anak kita bersambung. Kemungkinan ada kasih sayang lebih sikit. Itu sebabnya susah payah ibu kita, tuan-tuan sekalian, dengan orang yang kita tumpang, tuan-tuan sekalian. Mak ibu kita tumpangkan dalam perut kita, tuan-tuan sekalian, sampai hilang selera makan tu. Susah payah ibu kita tumpangkan sekejap dalam perut. Dia tumpang 9 bulan je, hilang selera makan,
Tak boleh tidur, lepas tu hilang mood, dengan suami nak bergaduh saja, sebab ditumpangkan kita dalam perut. Bila lahir keluar tali pusat tu. Tali pusat ni lah adalah bukti hubungan. Tuan-tuan, tali pusat tuan-tuan kat mana sekarang? Ingat tak kat mana? Tali pusat tuan-tuan yang lahir dulu lah. Mana tanam Saya tanya tuan-tuan, saya punya mak saya kata dekat depan rumah tali pusat kau. Masuklah uri-uri tu tanam. Kan? Macam anak saya ada ompek tuan sekalian. Mak montor basuh tali uri semua, tali pusat tu cabut semua tuan sekalian. Mak basuh, dia tengok ada 4 biji ompek anak kau. Oh, okey. Dia ada biji-biji tu kan. Ompek orang tu. Oh, okey. Ompek betul lah, ompek betul. Ompek. Kak Long isteri saya lahir anak pertama, mak kira. Mak tak. 3 boleh anak kau ni. 3 boleh. Betul 3 boleh. Memang betul. Dia ikut uri anak pertama tu. Dia basuh ada biji-biji tu. Tuan-tuan tak pernah basuh uri ke? Memang tak tahulah. Tak pernah tengok lah uri tu kan. Memanglah saya pun tak basuh. Mak mentua yang basuh. Dia basuh, lepas tu dia letak dalam surat khabar ke apa, letak dalam tin. Maka dia suruh saya korek tanah, kemudian letak dalam tanah dengan tin tu. Orang tua dulu letak paku lah pula. Pahal lah ni. Mak tak payah paku lah mak. Ya ke? Saya risau pada kenapa paku? Tak, orang dulu letak paku dalam tu. Letak paku, dah risau kan. Mak tak payah tak payah. Letak paku tu kan. Letak paku. Hal lah dia letak paku kan. Orang tu punya pengamatan tu tinggi, walaupun bukanlah tepat, tapi macam betul kan. Kat luar saya 3 boleh, betul. 2 meninggal tinggal 1 boleh. Dia kira, ui, anak kau 3 boleh ni. Ya ke ni? Rasa ya, betul 3 boleh keluar. Kakak Long, kakak ipar saya lah. Semua anak-anaknya semua dikira 2 ya. Lah 2 ya. Memang 2. Memang 2. Dia tak kira yang kecil-kecil. Dia kecil-kecil tu ada. Yang besar 2 biji besar tu dia kira. Dekat uri tu. Tuan-tuan kalau nak tahu uri, buka internet, uri image keluar banyak. Cek ni uri. Sebab kita tak pernah tengok uri tu. Itulah jasa besar mak kita, jasa besar isteri tuan-tuan. Besar je jasa isteri kita ni sebab melahirkan baby tu kan. Kan betul nak membetulkan tali pusat tu. Tuan-tuan sekalian, bukan senang. Jadi pusat dia ada 2, pusat yang ke dalam, pusat yang keluar pula. Orang tua kata kat saya, pusat anak kau ni ke dalam ni, dapat orang jauh besok ni lah. Pusat ke terjojol, dapat orang dekik. Saya pun cek pusat saya, tengok. Tak, dia orang tua kampung, dia punya pengamatan tu PhD tu. Macam ya kau mak, orang tua kata pusat ke dalam, dia kata silap, pusat ke dalam maknanya kau dapat orang dekik. Terbalik, pusat yang keluar, sebab ada pusat keluar. Kawan saya pusat keluar, dia keluar, maknanya dia boleh bersihkan pusat dia. Ke dalam, pusat kita tak pernah bersihkan. 2 kilometer ke dalam tu. Dalam ni pusat kita 2 kilometer. Balik-balik cek, aku punya ke dalam dapat orang Rembau dekat. Nanti tuan-tuan cek balikkan, cek bukti lagi. Wish, cek orang tu punya apa tu Viva PhD, dia kata macam tu. Kita tengok rumah, ke dalam, okeylah, okey, memang doktor lah kita. Tuan-tuan tengok pusat anak tuan-tuan. Tuan jawab, apa abah ni nak tengok ni? Nak tengok risau kita keluar. Dapat orang Kelantan lah ni. Tuan-tuan, itu sesedingan dia. Orang tu, dia cakap tu kadang betul juga. Macam orang tua tu, dia lahir anak kita lenggang perut.
Lengang perutnya apa? Alah, nak tengok anak kau, sini aku. Kalau belah kanan anak lelaki, belah kanan anak perempuan, anak perempuan, kalau tengah pondan. Lenggang guna kelapa tu, lenggang. Anak perempuan ni. Anak lelaki ni. Kok tengah-tengah pondan. Saya kata kan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, buat air ada lilin pula curahkan dalam air tu pula. Apa benda orang kampung ni mah, kau ikut je lah. Kata tak payah lama kan, 7 bulan kan kita kan buat, namanya buat air kan, orang Melayu dulu. Tuan-tuan sekalian, ada lilin tu tak pahal buek lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan sekalian, dahsyat orang kampung. Selingan dia, tak ada apa tu kan. Ada rakaman pula tu. Tak tahulah. Orang kata ustaz ni tak apa bono. Ustaz, saya cerita je. Saya teringat orang kampung cakap macam tu. Aduh. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Memanglah mak ayah kita tuan-tuan sekalian, dia sampai jual omeh tuan-tuan sekalian, bergolok bergadai kan. Bila kita dah besar, kita lupa mak ayah kita kan. Tuan-tuan jagalah. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik orang tuanya. Itu sebabnya ada seorang ibu pesan kepada seorang pemuda ahli syurga. Tuan-tuan cerita ni tuan-tuan dah dengar dah ya. Dia kata ibu pesan kepada anak ni, wahai anak, kau ibu pesan pada kau ni 3 perkara, kau amalkanlah. Maka dia amalkan, mak dia pesan. Sehingga kan sahabat Nabi pergi rumah dia kan. Sahabat Nabi ni, bila Nabi sebut, kau nak tahu tak orang yang masuk masjid kita tu ahli syurga tu. Sahabat pun tengok dia sempoi ya kan, sempoi. Jadi ada sahabat Nabi ni tak puas hati, dia pergi jumpa pemuda ni. Wahai pemuda, boleh tak malam ni aku tidur dengan kau? Kenapa pula? Bapak aku halau aku lah, dia tak ngam dengan aku kan. Dia tipu sikit. Boleh? Dia tengok 3 hari duduk rumah dia, tuan-tuan sekalian, tengok apa amalan ahli syurga, tak ada pun. Nabi kata kau ni ahli syurga, tak ada pun kau punya amalan, bangun malam pun tidak, baca Quran pun tidak kan. Siapa kata pemuda tu? Nabi kata. Bila kau masuk dalam masjid, Nabi kata kau ahli syurga. Terus aku nak tengok apa kau punya amalan. Wahai sahabat, dia kata, apa yang kau kata tu aku memang tak buat pun. Bangun malam, tak ada. Bangun malam dah. Tuan-tuan, bangun malam. Okey, settle, tak ada pun tak apa. Baca Quran, tak ada. Puasa sunat. Sahabat ni puasa sunat, dia tak puasa, dia makan. Bila nak balik tuan-tuan sekalian, dia kata, boleh tak bagi tahu? Tak ada apa. Betul. 3 kali boleh tak kau bagi tahu apa kau punya amalan ni? Nabi kata kau ahli syurga. Tak ada apa. Balik je, langkah keluar, dipanggil, wahai sahabat, patah balik. Oleh kerana kau nak tahu juga apa aku punya amalan, memang betul aku tak ada apa-apa amalan apa-apa pun. Cuma mak aku pesan. Mak aku pesan 3 perkara, kau buatlah. Dia buat 3 perkara ni, anak ni nak pesan ibu. Tu sebab Nabi sebut dia di syurga. Pertama apa? Pertama, sebelum kau tidur, tidak sakiti orang lain sebelum kau tidur. Jangan ada sakiti orang lain. Apa yang kedua? Sebelum kau tidur, maafkanlah semua orang dan jangan marah. 2. Yang ketiga, jaga tali persaudaraan di kalangan masyarakat. Patutlah Nabi sebut kau ahli syurga. Susah nak buat tu. Susah nak buat. Okay. Sehingga kan satu kisah lagi tuan-tuan, saya cerita kisah ni. Seorang pemuda yang bangun malam, setiap malam tahajud, setiap malam baca Quran, berzikir banyak, turut malaikat. Bertemu dengan pemuda ni. Wahai pemuda, aku bawa buku amalan. Pemuda tanya, dalam tu ada tak nama saya? Untuk nama saya termasuk tak dalam orang-orang soleh berada di padang mahsyar? Dicek, cek. Tak ada pula. Tak ada.
Kenapa tak ada? Saya dah bangun malam, saya dah baca Quran. Tak tersenarai nama orang ni. Boleh tak kau tanya Tuhan, kenapa nama aku tak senarai dalam orang-orang soleh apabila nak timbang besok? Tak ada. Naik tuan-tuan bertemu Allah SWT. Wahai Tuhan, hamba-Mu sebut kenapa nama dia tak ada dalam buku ni. Kata Allah Ta'ala, dia tak layak. Sebab apa tak layak? Sebab dia hanya beribadat, hanya buat benda-benda yang untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak ambil berat masalah orang. Jiran sakit tak pergi ziarah, kan? Ada orang-orang susah tak bagi tolong. Dia tak ambil kisah tu semua, maka tidak termasuk orang-orang soleh. Tuan-tuan jaga. Kita semua jaga. Jadi jadilah macam pemuda yang Nabi kata penghuni syurga punya, sebab walaupun dia tak tahajud, tapi 3 perkara ni dia jaga. Tidak sakiti orang lain, jangan marah dan maafkan orang lain, jaga tali persaudaraan. Bila sebut jaga tali persaudaraan, ambil pot dengan orang lain. Oh betul. Tengok pesan mak. Mak kita bila balik dia pesan apa? Dia tak kata suruh baca betul-betul, jaga semayang. Itulah antara kata-kata keramat mak kita sama sekarang. Mak kita kan, dia tak ada PhD, tapi kata dia, kau jaga semayang. Mak kita, kalau dia bila kita nak balik ke college, kau jaga semayang ya. Itu mak kita punya apa tu nasihat. Dia tak kata kau belajar betul-betul, kau nanti makan jaga. Tak, dia kata apa? Kau jaga semayang. Mak kita. Okay. Apakan lagi di saat mereka berada dalam usia yang sangat tua, yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bila ayah dah tua, mak dah tua, tuan-tuan selalulah ziarah, kan? Tuan-tuan, ujian kita bila mak bapak bila mak bapak kita dah terbaring, itu ujian besar kat kita. Bila satu kisah ustaz tu cerita, tuan-tuan, ini sedih jugalah. Saya pun kadang terhibur agak dia cerita. Pula sikit ya. Ayah dia terbaring, dia hantar nurse setiap bulan. Dia tak pernah balik Along ni. Dia panggil Along. Satu ketika dia balik, tuan-tuan sekalian, dia balik, dia tengok ayah terbaring. Kan? Ayah, Alung balik ni. Alung balik ke? Dia sangat gembira sebab dia hantar, dia orang kaya, dia hantar nurse jaga, nurse lelaki jaga. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan sekalian? Rupa-rupa tuan sekalian, ayah dia tak boleh dibangunkan oleh nurse sebab badan dia dengan kata dah melokek. Ni, tak boleh angkat. Kalau tarik, tercabut kulit tu. Terkejut anak ni kan, dia tarik, sakit ayah, dia kata. Tak nak juga, angkat juga. Ayah, malam ni saya nak pergi masjid, ayah nak ikut tak? Ayah nak ikut, Along, dah lama tak pergi masjid. Bawa tuan pergi masjid, tuan-tuan. Papa, ayah dah mandi semua, anak papa pergi masjid, tuan-tuan sekalian. Jumpa orang masjid, sebab orang masjid ni ada yang tak ziarah dia. Dia pergi, tuan-tuan sekalian, suka sangat. Balik, anak dia bawa balik kan, subuh meninggal bapak ni. Apa kata anak dia? Dia kata, itulah kali tak akhir saya jumpa bapak saya menyesal. Menyesal tak sudah sebab saya tidak ambil peduli ayah saya. Yang memang tuan-tuan sekalian, hidup tak berkat. Okey, kemudian last sekali, anak yang soleh, macam tuan-tuan semua soleh ni, selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Jadi ibu bapa adalah anak kunci syurga. Tuan-tuan, redha saja apa anak kita buat, jangan kata tak redha masalah hidup dia. Itu sebabnya bila saya baca Rita Rudaini dengan suaminya bercerai, sebab mak Aidil Zakwan tak setuju dengan Rita ni, contoh kan, bila tak redha masa hidup tak best, cerai. Mak tak setuju, mak tak suka, tu yang cerai. Jadi tuan-tuan, bila anak nak kahwin dengan pilihan dia, tengok okey, setuju je lah. Cakap, oh mak awak ni tak setuju je lah. Tak setuju saya, setuju je lah. Itu bukan kau nak kahwin. Kau ni mencakap orang je. Cakap dengan bini kita ni, kita okey je. Okey lah tu, saya tak suka lah bakal bantu saya ni sombong. Mana tahu sombong, kan?
Redha lah. Awak tak redha masalah anak kita ni. Redha lah bang, pilih redha lah. Kita memang beranan tau. Nasihatkan isteri kita ni, kadang dia tak suka. Maka naklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakannya. Okey, habis. Jadi pada malam ni tuan-tuan ada masa pergi ziarah mak bapak kita yang dekat-dekat ni, yang jauh telefon lah. Kecuali mak kita tak dengar telinga dia, tu lain. Mak saya tak dengar telinga, telefon dia takkan dengar. Jadi saya kena balik juga jumpa dia. Kalau telefon, apa dia mak tak dengar lah. Baliklah. Memang dia telinga dah tak dengar dulu. Kena balik juga. Okey, wallahu alam. Mohon kemaafan. Semoga kita semua diberkati dengan kita menjaga mak bapak kita yang masih hidup dan mendoakan mak bapak kita yang telah meninggal dunia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca hadis yang ke-6 pada sila akan datang. Sabar bila susah, syukur bila senang. Okey? Itu tajuk yang hadis yang ke-6 pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.